عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang dan disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 19 hadis yang ke-16. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, telah kami riwayatkan juga daripada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Juwairiyah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiah lah. Dan dalam masa yang sama dia adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia asal Juwairiyah ni adalah seorang hamba abdi. Dia jadi hamba kerana dia ditawang oleh orang Islam dalam peperangan yang dikenali sebagai peperangan Banil Mustaliq. Jadi dia ditawang. Jadi Juwairiyah ni, dipendekkan cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam tebuh dia, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan dia. Okey, asal nama Juwairiyah bukan Juwairiyah, asal nama dia Barrah. Barrah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukar kepada Juwairiyah. Kerana kadang-kadang nama seseorang tu makna dia dak comel. Barrah ni asal makna kebaikan. Tapi kadang-kadang kita letak makna kebaikan, kalau orang tanya dah Barrah ada dak rumah? Tak ada. Jadi tak ada kebaikan. Jadi situ pula nampak dak comel. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar. Dan banyak nama-nama sahabat Nabi tukar. Ada nama yang pada zahirnya kufur, Rasulullah tukar. Hamba matahari lah, hamba orang ni lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukar. Sebab itulah kata ulama, ketika mana nama kita dak comel lah, maksud dia dak comel, maka comel kita tukar nama kepada nama yang lain. Kadang-kadang orang tua-tua dulu dia tak tahu benda. Dia tak tahu benda, nak tak nama anak nama benda, dia tak ikut dang je. Dia tak ikut dang je. Tengok anak bola moleknya tak nama bulat dak sekarang. Tengok anak benda botok moleknya tak nama botok dak sekarang. Kan orang tua-tua dulu kan. Biarlah nawak-wan dia dimaafkan sebab dia tidak mempunyai pengetahuan tentang hal ni. Jadi kita apabila sampai sekarang yang kita belajar, mana ni dak comel, okey, tukar kepada benda nama yang lain. Sekurang-kurang pada panggilan kat dalam payah dah nak tukar. Mereka kita tulis diri kita tak atas. Tu lain lah kan. Jadi tak apalah hak dalam kat dalam tak nombor 2 dah. Jadi yang penting tukar dalam panggilan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya telah kami riwayatkan juga daripada Juwairiyah. Siapa Juwairiyah? Ummul Mukminin, ibu kepada orang beriman. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni bahawasanya kesemua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kepada orang beriman. Tapi kena ingat, ibu kepada orang beriman bukan pada semua sudut. Ibu kepada orang beriman pada sudut yang tertentu sahaja. Okey, sudut mana? Okey, kita tengok ibu kita. Yang pertama sekali benda ibu kita yang dituntut oleh syarak supaya kita buat terhadap ibu kita, memuliakan, menghormati, ihsan, buat baik kepada ibu kita. Patut ada haram berkahwin dengan ibu sendiri. Okey, jadi perkara-perkara tersebut ada pada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti kita kena memuliakan isteri Rasulullah. Macam mana kita nak memuliakan sedangkan dia meninggal dunia? Okey, lagu mana cara dia? Ketika mana ada golongan yang mempertikaikan keadaan dan kedudukan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita membela sekadar ilmu pengetahuan kita. Yang mana di sana ada firqah yang dikenali dengan firqah Syiah. Semua kita tahu belaka puak-puak Syiah. Tahu secara kasar lagu telah, secara detail dia mungkin hanya segelintir saja yang tahu, sebab Syiah ni dia bermacam-macam mazhab pula.
Dia bermacam-macam pecahan pula. Dia Syiah ni di antara satu fahaman yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kita jangan faham Syiah ni adalah satu kumpulan, bukan. Syiah dia ada banyak kumpulan. Dan kumpulan Syiah yang lebih dekat dengan kita adalah nama dia Syiah Zaidiyah. Dia banyak berada di negara Yaman. Syiah Zaidiyah dia lebih dekat dengan kita daripada segi hukum fiqhnya, daripada segi akidahnya. Memang dekat sungguh. Sebab kata ulama, Syiah aqrab ila shawab adalah Az-Zaidiyah. Baik, Syiah Zaidiyah. Lepas tu dia adalah pecahan-pecahan dia, Syiah mana Ismailiyah lah, Syiah dua belah lah, macam lah pecah-pecahan dia kan. Baik, Syiah yang kerah ni dia memang cukup teruk kutuk isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagu manakah kita ketika kita menghadapi keadaan tersebut, kita kena buat sebagaimana lagu manakah orang kutuk mak kita. Orang kutuk mak kita, lagu mana kita akan bela. Begitu juga ketika ada orang kutuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita kena bela, wajib kita kena bela sebagaimana kita membela ibu kita sendiri. Sebab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kepada orang beriman. Ibu daripada sudut kita kena memuliakan, kita kena menghormati, kita kena buat baik. Dan ibu daripada sudut haram berkahwin setelah daripada kewafatan Rasulullah. Adapun daripada sudut aurat, maka dia tidak mengambil hukum ibu. Ibu kita dengan kita, aurat dia tidak sama dengan aurat perempuan yang lain. Begitu juga daripada sudut saka. Kita apabila mak kita mati, kita boleh saka. Kalau kita mati, mak kita boleh saka. Kalau mak kita mati tapi ada salah seorang daripada anak dari saka, tu ada mainan anak oleh tu, ada mainan kotor tu, ada tu mainan anak pakai tu. Sebab anak ni tak ada siapa pun yang boleh halang. Jadi apabila seorang ibu mati, anak boleh saka. Apabila anak mati, ibu boleh saka. Tapi tidaklah isteri Rasulullah. Kalau isteri Rasulullah wafat, bukanlah orang segala orang beriman dapat pusaka daripada harta peninggalan dia. Apabila kita mati, bukanlah isteri Rasulullah dapat pusaka daripada harta peninggalan dia. Jadi bermakna isteri Rasulullah adalah orang ibu kepada orang beriman hanya pada beberapa sudut saja, bukan daripada kesemua sudut. Okey, itu di antara benda yang perlu kita kena tahu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, telah kami riwayatkan juga daripada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla as-subha. Sini kalau bagi dia tulis hina shalla as-subhi. Allah Rabbi. Silap ni bukan subhi, subha. Biarlah tak apalah. Dia sebenarnya buku-buku terjemahan ni dia perlu kena tahqiq semula. Perlu kena tahqiq semula sebab banyak Abu Bakar baca buku-buku terjemahan Allah Rabbi, memang bermasalah daripada sudut barikhnya, daripada sudut terjemahannya, daripada sudut maksudnya. Dan punca daripada menurut tengok punca daripada terjadi kesilapan tersebut adalah penterjemah itu sendiri tidak mahir dalam ilmu yang diterjemahkan. Sepatutnya kalau orang nak terjemah ilmu hadis, orang tu kena mahir ilmu hadis. Kadang-kadang orang yang menterjemahkan kepada bahasa Melayu adalah orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia kepakaran dalam menulis, tapi bukan bidang dia. Jadi kita tengok memang adalah beberapa kesilapan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya mana hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun fi faqala ما زلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada waktu fajar, hendak solat subuh. Jadi apabila keluar fajar, maka Rasul keluar daripada rumah dia nak pergi sembahyang subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bangun awal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli-ahli surah masjid ni yang bangun awal sebenarnya dia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan orang yang bangun awal sebenarnya dia akan masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah kepada umatku di dalam pada awal paginya. Orang yang ingin mendapat keberkatan sepanjang siang hari adalah, yang pertama dia kena bangun awal. Bangun awal sebelum daripada subuh. Allah Rabbi, cuba kita perhati. Kita perhati ni, kita orang yang bangun awal memang tak boleh nak penilaian, tak boleh nak perbandingan kan. Kalau orang yang kadang-kadang bangun lewat, kadang-kadang bangun awal, kadang-kadang bangun pukul 8.30, kadang-kadang bangun pukul 5, boleh buat penilaian. Dan kita takkan nak bangun pukul 8.30 pas mana subuhnya. Jadi orang yang bangun awal dengan orang yang bangun lewat, kalau dia tu biasa dia main gitu, dia boleh buat penilaian sendiri. Sepanjang hari Allah Ta'ala berkatkan waktu dia ketika dia bangun awal. Maksudnya banyak pekerjaan dia boleh selesaikan. Tapi kalau bangun pukul 8.30, pukul 9.30, banyak perkara yang tidak boleh diselesaikan kerana Allah Ta'ala tidak memberkati waktu dia. Orang yang bangun awal ni dimasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah pada umatku pada awal pagi ni. Kita nak buat apa juga pekerjaan, sama ada dunia ataupun akhirat, kalau kita nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat awal pagi. Kita buat awal pagi kerana di sana ada doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya pada waktu fajar. Ketika keluar fajar, hendak solat subuh. Sementara dia, yakni Juwairiyah, berada di tempat solat. Jadi bini dia duduk di tempat solat. Dia orang puang, dia sembahyanglah di rumah dia. Maksudnya adalah masjid perempuan dalam rumah dia, tempat sujud dia dalam rumah dia. Okey, lepas daripada tu, setelah masuk waktu duha, naik matahari, tinggi dah matahari, beliau kembali, yakni Rasulullah balik di rumah. Dia masih berada di tempat solatnya. Juwairiyah masih lagi duduk di tempat sembahyang dia. Allah Rabbi. Lepas daripada sembahyang subuh, dia berzikir sehingga matahari naik tinggi. Jadi Rasul balik rumah, tengok Juwairiyah masih lagi berada di tempat sembahyangnya. Allah Rabbi. Imra'atun salihah, seorang perempuan yang salihah. Hak yang ni, hak yang kita nak cari sangat kan. Hak orang lagu ni lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ni adalah mata benda. Benda hak yang sedap lah dunia ni. Sebaik-baik mata benda dunia, kesedapan dunia adalah perempuan yang salihah. Allah Rabbi. Kita memang nak lah sebut kata perempuan salihah, tak ada seorang hak tabu. Hak ada bini dah pun nak lagi. Cuma nakut ke bini tu tak nombor dua lah. Sebab khairu mata'id dunya, kata Rasulullah, sebaik-baik kesedapan dunia adalah al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Tengok Allah Rabbi, perempuan yang salihah. Apa makna orang soleh? Orang soleh ni adalah orang yang jaga hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan anak Adam. Tengok dia jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala duduk atas beretika dia. Dan dia jaga hubungan dia dengan anak Adam, hubungan dia dengan suami, jiran tetangga, kawan, kaum keluarga. Baik. Kata dia, lepas daripada tu beliau bersabda, Rasul katalah, engkau masih tetap dalam keadaan seperti sewaktu aku tinggalkan? Dia menjawab, benar. Duduk sini ada gerak lah. Kalau cakap kita tau, kata benda Juwairiyah, yalah, duduk sini daripada tadi lagi ada gerak lagi. Baik. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah aku keluar daripada rumahmu, aku mengucapkan 4 kalimah sebanyak 3 kali, yang apabila ditimbang dengan apa yang kamu baca semenjak awal hari tadi, pasti lebih berat. Jadi aku nak ajar kepadamu, ada dalam riwayat ini, nak ajar kepada Juwairiyah, nak dah aku nak ajar kepadamu 4 kalimah ni. Kalau membaca 4 kalimah ni 3 kali je, maka lebih berat nisbah timbangan dia di sisi Allah berbanding dengan zikir-zikir yang berzikir daripada aku keluar sampai ke sekarang. Allah Rabbi. Kata ulama, benda yang kita faham daripada sini, zikir yang warid daripada syarak adalah lebih aula daripada zikir yang tidak warid daripada syarak. Okey, sekarang ni dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala kata lagu mana, wala zikrullahi akbar, sesungguhnya mengingati Allah lebih besar. Fadhkuruni adhkurkum, mengingat kepada Allah, aku akan ingat kepadamu.
Yang penting kita ingat kepada Allah. Apakah ucapan? Hak tu tak kira. Yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapan tu ucapan hak yang datang daripada syarak lah. Subhanallah ke alhamdulillah ke berapa kali, 100 kali ke 1000 kali. Tapi hak yang lebih afdal adalah zikir yang warid datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kaifiat dia, lagu mana bilangan dia, hak tu hak yang paling afdal. Sepanjang Juwairiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha berzikir start daripada dia sembahyang subuh sehingga naik matahari tinggi, sepanjang tu masih lagi dikirakan ringan dengan zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada dia ni. Mana zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada dia? Okey, ni kata Rasulullah membaca ni, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi. Waktu kita ingat dah, subhanallah wa bihamdi. Lepas tu adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, ucapan subhanallah adalah ucapan yang mana seorang hamba apabila dia mengucapkan perkataan tersebut sebenarnya dia telah membersihkan, menyucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Wa bihamdih, dengan memuji Allah. Ucapan wa bihamdih adalah ucapan yang diucapkan oleh hamba, yang mana ucapan tersebut sebenarnya dia telah menyabitkan kepada Allah segala kesempurnaan, menafikan kekurangan dan menyabitkan kesempurnaan. Sebenarnya itu adalah hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mentauhidkan Allah, kita beriktikad Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya, dengan makna dia, dengan makna pada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak ada kekurangan, dengan makna Allah Taala adalah yang paling sempurna, Allah Rabbi. Jadi ketika kita ucap subhanallah wa bihamdi, maka dalam ucapan tersebut ada penafian kekurangan daripada Allah dan ada pengisbatan terhadap kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdi. Dan sebelum daripada ni, bulan lepas kita cerita dah, ucapan subhanallah wa bihamdi adalah kalimah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani 'ala al-lisani habibatani ila ar-rahmani thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi. Kalimatan, dua kalimah, khafifatani 'ala al-lisan, cukup ringan, mudah lidah nak sebut, bukan berat. Ringan lidah nak sebut. Di kadang-kadang ada juga perkataan Arab berat kita nak sebut. Tak percaya masa kita baca Quran tau. Ada ayat mudah je kita sebut kan. Ada ayat gitu rasa belik lidah. Rasa ada ayat, rasa Allah mana payah nak sebut Dak cakap nak ulang. Amba tak tahu orang lain, amba royak amba. Patut ada sebahagian daripada orang yang kita ajar mengaji, amba pernah melalui benda tersebut. Maksudnya ada ayat wala cor je kita pergi. Tapi ada ayat 2-3 kali. Hasal haq, has Allah Rabbi. Kena ulang 2-3 kali. Macam kita jalan lah, ada jalan hot straight, hot yang comel, ada jalan lekok, tu kena slow sikit. Kadang-kadang lekok parah sangat atau bonggok tinggi sangat, main kita hot yang tak mahal gia menua ni, mampu pula kereta situ start balik, orang belakang dok pong gitu lah. Baca Quran pun ada tempat hot yang mudah je kita, ada tempat hot yang payah kita nak sebut. Baik, tapi ucapan subhanallah wa bihamdi adalah memang cukup mudah, bukan tak berat-berat pun. Sama ada menghisap rokok ke tak hisap rokok je, mudah je kan. Orang hisap rokok ikhlas sikit lidah berbanding dengan orang yang tak hisap rokok kan. Dah masuk sokong api dalam mulut, asap dalam mulut, keras sikit. Jadi mudah je sebut subhanallah wa bihamdi, mudah je. Tengok, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan, berat pada neraca timbangan, habibatani ila rahman, memang cukup dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Baik, jadi kalimah ni subhanallah wa bihamdi adalah kalimah yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tambah sikit subhanallah wa bihamdihi, benda yang kena tambah adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk Allah. Subhanallah wa bihamdi, sebanyak bilangan makhluk Allah. Maksudnya maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan, dan segala puji bagi Allah sebanyak bilangan makhluk Allah taala. Allah Rabbi, banyak mana bilangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak terhitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu,
tidak mengetahui tentera Allah Ta'ala, mereka Allah Ta'ala sendiri. Kita manusia di atas dunia, manusia itu berlambak dah manusia. Dah nu ada hak yang kita tak nampak jin, malaikat banyak mana? Semua. Dah nak kira banyak mana semua. Tak ada. Benda kerajaan buat satu badan untuk kira segala semua yang ada atas dunia. Memang tak sudah nak kira mana. Memang banyak sangat ikan di laut, borong banyak. Setiap layang ni daun setiap titisan hujan tu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap biji batu-batu yang berada di pantai tu semuanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biji pasir. Dan kita mengucap subhanallahi wa bihamdih sebanyak bilangan tersebut. Allah Rabbi, subhanallahi wa bihamdih adada khalqi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala redha sebanyak bilangan redha Allah Ta'ala kepada makhluknya. Banyaklah yang makhluk yang Allah Ta'ala redha, di antaranya para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Itu termasuk dalam golongan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala redha. Seterusnya wazinata arsy, dan seberat arash Allah Ta'ala. Allah Rabbi, berat arash Allah Ta'ala. Kita pada hari ni kita tidak tahu berat mana arash Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui. Arash Allah Ta'ala besar tak besar adalah, kata Nabi SAW dalam satu hadis, dia ada kursi Allah. Kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala nak banding dengan arash adalah seperti sebentuk cincin berada di satu padang yang cukup luas. Langit bumi, seluas langit bumi ni, seluas langit bumi, kalau nak banding dengan kursi adalah seperti sebentuk cincin yang berada di padang yang luas. Okey, begitulah luasnya arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbi, tak perlulah kita kata suti masjid ni kita nak akak benda kita kata sekeping ni, yang separuh ni rasa tak orang. Kalau kita nak timbang berat mana separuh ni start daripada atas langit sampai ke dalam bumi, dah orang kita tak tahu berat mana. Banyak ni memang kita tak tahu berat mana. Ni seluruh benda 7 petala langit dan 7 petala bumi, kalau nak banting dengan kursi Allah Ta'ala, besarnya kursi sebagaimana sebentuk cincin yang berada di satu padang yang cukup luas. Besarnya kursi. Tapi kursi dengan arash lebih besar arash Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Okey, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala seberat arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua. Yang ketiga, yang keempatnya wa midada kalimati, dan sebilangan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbi, kalimah Allah Ta'ala tidak boleh nak dibilangkan, sehingga kan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi mada." Allah Ta'ala kata, sekiranya lautan dijadikan dakwah untuk menulis kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kering laut dulu sebelum daripada Ziyad nak tulis kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala datangkan beberapa laut setelah daripada kering laut ni, masih lagi belum dapat menulis kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbi, banyak luas dalamnya kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kita minta daripada Allah, kita bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbi, besarnya ganjaran ni. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Kita kalau kita nak amal belaka hak yang disebut dalam kitab ni, hak yang datang daripada Rasul, memang kita tidak sempat kalau nak amal belaka. Cuma hak yang sebaik-baiknya benda adalah macam hak yang Imam Nawawi nasihat kita sebelum daripada ni, apabila kita dengar satu kelebihan bagi satu amalan, kita beramal walaupun sekali, agar kita termasuk di dalam kumpulan amalan tersebut walaupun sekali. Lepas tu cuma hak yang kita nak buat wirid harian, kita tengok mana hak yang kecenderungan hati kita, hak yang mana boleh kita istiqamah, hak yang mana boleh kita jaga. Kerana kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Sekasih-kasih amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benda hak yang dilakukan secara berterusan walaupun sikit. Yang penting kita buat secara berterusan. Hak yang semua hak yang kita dengar kat lagi hadis-hadis, kita amal walaupun sekali, supaya kita termasuk dalam ahli bagi amalan tersebut. Ya, setiap amalan ni ada ahli dia. Supaya kita masuk dalam
ahli kepada amalan tersebut. Kita daftar masuk pertubuhan dia. Masuk pertubuhan dia. Tapi bukan pertubuhan dunia ni, pertubuhan ni. Benda zikir. Jadi supaya kita termasuk dalam ahli dia. Lepas tu hak yang kita nak buat amal secara berterusan, kita pilihlah mana hak yang kita rasa senang. Maksudnya hak yang boleh kita buat secara berterusan. Jadi kadang-kadang masa tengah semangat ni habis nak buat belaka. 4 hari je. Lepas daripada tu tinggal pula. Tu tak kena lah. Cara dia adalah kena buat secara berterusan, kerana kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah Ta'ala kasih, yang dilakukan oleh anak Adam, adalah benda yang dibuat secara berterusan walaupun sikit. Okey. Cuma ada riwayat yang kedua, kata Imam Nawawi, adalah subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati. Ada penambahan subhanallah setiap ucapan tersebut. Jadi ada 2 riwayat. Boleh kita amal kedua-dua riwayat. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata, telah kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dengan lafaz, ala uallimuki kalimatin taqulinaha subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi midada kalimati, subhanallahi midada kalimati, subhanallahi midada kalimati. Kita nampak panjang, sebenarnya pendek je. Subhanallah kita ingat dah kedah. Subhanallah. Hak tadi ada wa bihamdi, hak ni tak ada wa bihamdi. Cuma kena ingat benda. Kena ingat yang pertama adada khalqi, ridha nafsi, zinata arshi, midada kalimati. Hak tu je kita kena ingat. Allahu Rabbi, payah nak ngapa. Dia orang tua yang payah nak ngapa. Sungguh. Okey, cara dia lah kemudian tulis. Tulis. Dia apabila nak ni dia cepat. Kalau nak lah tulis. Tulis bawa je. Siapa kat lampu syarat, sementara tunggu lampu syarat tu, buka tok atas tu, buka baca kejap. Allahu Rabbi, besarkan jarang nak ngapa payah, nak dang dah nak ngapa. Payah nak ingat ngapa benda lagu ni nyanyi cepat sikit ingat. Jadi benda lagu ni payah. Sungguh, hamba royak sungguh kalau orang tua lah. Ada seorang moci tu, dia nak pergi Mekah lela dah. Dia mari jumpa, dia kata, "Ustaz, sudah lah hamba nak pergi Mekah dah apa pula." Dia kata, "Hamba khusus belah-belah kali dah nak haji kena umrah, dah ingat dah. Tak faham lagi." Allah, mana pun tak faham kata. Mana pun tak faham. Kata siapa ni tak kerti lagi. Minta ustaz buat. Sebenarnya buat haji dengan umrah dah susah. Mudah je apa cerita. Dia kata mudah ngah. Hamba pergi belah-belah kali dah khusus. Tak faham juga dia kata. Hamba dengar haji ke umrah dia kaya. Hamba kata, Moci tu dok fokus kepada ngapa. Memang payah nak ingat orang tua. Dia kata sungguh lah. Dah kan masa pergi khusus kan, Mutawif kata, kalau siapa sini baca doa ni, siapa sini baca doa ni, siapa sini baca doa ni. Dia suruh moci umur berapa? Umur 67 dah. Hak nama anak sendiri pun tukar. Nama anak sendiri pun tukar. Nak panggil seorang, dia panggil habis licin. Jadi suruh ngapa. Memang dah ingat sungguh lah. Tambah-tambah orang puang pula. Kita duk cerita bab ibadat. Last sekali kita cerita bab beli sikit, selit sikit. Dia duk fokus dak bab ibadat, lagi fokus bab beli. Memang dah ingat sungguh lah. Kita duk raya mudah je buat moci. Umrah kejap je dapat 5 minit kita kebal siap lalu dak. Okey, kita pergi Madinah dulu biasa. Kita tanya moci pergi Mekah ke Madinah. Ustaz, kamu pergi Madinah. Okey, pergi Madinah dulu. Madinah dak buat umrah moci. Dia macam biasa je. Kita cerita mudah je. Kata nanti lepas daripada tunggu Madinah, kita pakai kain semayang kita, orang bawa ke bawah. Lepas tu siapa ke Bir Ali. Bir Ali warna pula tak payah ingat wajib nama tepat, tak payah ngapa nama tu. Tak perlu ngapa. Apa dia sampai tepat, orang kata niat wajib niat, tak payah ngapa. Bir Ali tak payah ngapa. Ni tu tulis Bir Ali, Bir Ali, tak payah ngapa benda tu. Okey, siapa tu niat warna, niat mudah aku nak buat umrah, sedang aku berihram dengannya. Lepas tu ada benda lah, macam nak buat ke, nak buat benda ke, jangan duduk benda cium dengan tu lelaki je. Rakyat gitu je. Okey, lepas tu pergi Sapan Mekah, masuk hotel pun semua sekali. Lepas tu turun tawaf, lepas tawaf lepas saya guting. Okey, selesai. Kejut dia, mudah ngak dia kata. Memang mudah lah, tapi bab ngapa ni memang payah lah. Nak ingat ke Abar Ali tu,
wapari yang apa bir Ali abar Ali memang Allah Rabbi lambat kan ingat. Okey, jadi boleh ingat tulis baca dan baca semua ingat tu. Subhanallah tak perlu ngapa dah ke dak ingat subhanallah. Tak ingat juga subhanallah pak yalang ah. Okey, seterusnya katanya, mahukah aku ajar kepadamu kalimah-kalimah yang dapat engkau ucapkan, iaitu subhanallah adada khalqih. Tu kita baca dah. Makna dia sama dengan hadis sebelum daripada ni. Seterusnya telah kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah dia, sesungguhnya aku mengucapkan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hak ni kita ingat belaka, cuma kita nak tahu kelebihan pula. Aku ucap perkataan ni, mana dia maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah, dan Allah maha besar, adalah lebih aku sukai daripada dunia yang terbit padanya matahari. Di dalam hadis ni, daripada apa hak yang terbit atasnya oleh matahari. Matahari terbit lalu atas dunia ni masuk tanah, harta benda, rumah, jawatan, orang puang, kereta, pakaian, apa semua sekali, kebun, semua sekali masuk belaka. Kata Rasulullah, kalau nak banding ucapan pertipak kalimah ni dengan aku dapat semua dunia ni, aku lebih suka 4 kalimah lagi. Allah Rabbi. Ni apa yang disebut di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tak. Kita mungkin tak. Kita rela melakukan kemungkaran maksiat asal dapat dunia. Asal dapat dunia, dah kira lah. Yang penting dapat aku. Yang penting dapat aku. Rasuah ke, tak rasuah ke, nombor 2. Tapi tidak dengan orang yang mempunyai cahaya di dalam hati. Rasulullah pasti orang yang hati dia terang benderang, orang yang mempunyai cahaya yang cukup terang dalam hati, sehingga ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar adalah lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan dunia dan isinya. Sebab dia jadi lagu tu kerana dia bukan hanya melihat kepada dunia, tapi dia melihat kepada akhirat. Kita milik banyak ni, semua sekali kita milik. Katakanlah habis atas dunia kita milik belaka. Kita gaja dunia, katakanlah berapa tahun kita gaja dunia. Okey, bagilah panjang umur, tak 200 tahun. Dah lepas daripada tu, tinggal kau orang ambil licin. Lepas tu pergi ke negeri akhirat. Ada tak benda? Tak ada dah. Jadi benda yang ada di atas dunia ni habis, binasa, kita tinggal belaka. Hak yang kekalnya ni di akhirat. Sebab itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 kalimah ni lebih aku suka berbanding dengan dunia dan isinya, kerana dunia dan isinya hanya sementara, manakala pahala 4 kalimah ni adalah berkekalan di negeri yang kekal abadi. Dia benda ni sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar, sunat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan isinya, kerana dunia dan isinya sementara je. Kaya mana pun orang, hebat mana pun kedudukan dia, apa semua sekali, sekejap je, sepanjang tempoh umur hidup dia je. Kalau dia mati, kalau dia buat kebaikan, ada tinggal kebaikan lah, manfaat kepada orang yang hidup atas dunia, sekurang-kurangnya orang ingat aje nama dia. Tapi kalau buat jahat, siapa ke mati pun orang kata. Dah kalau orang ingat nama dia, kalau orang dok berdoa, orang dok istighfar, tak ada benda pun, tak ada benda pun dia. Tak ada benda pun. Ingat dah sebut je nama orang tu, doa pun tak. Memang sekolah belajar semua cerita hantu roh, hang jebak, hang ni. Lepas tu doa dak ke dia? Doa saja je. Dia orang hidup ataupun orang mati dapat mengambil manfaat daripada orang hidup, doa, istighfar dan bersedekah. Kalau hanya baca sejarah je hebat, tapi doa sikit pun tidak memberi manfaat kepada orang yang meninggal dunia. Allah Rabbi, hebat lagu mana orang tu memiliki dunia tapi hanya sepanjang hidup dia. Di akhirat tak ada dah, tinggal belaka dah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim,
melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dalam hati yang selamat. Sebab terasa pak perkara ni lebih aku kasih berbanding dengan dunia dan isinya. Kerana dunia bersifat sementara, akhirat kekal abadi. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat ialah kehidupan yang hakiki. Dunia hanya bersifat sementara. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ni semua kita tahu kan, dia tidak ada nilai di sisi Allah walaupun sedikit. Sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata dunia ni ada nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Nyamuk ada takat seekor, cabut sayap. Lepas tu pergi timbang di atas relo. Atas cari dacinya. Pinjam kedai-kedai mana sekejap pinjam. Kalau dok urut nak kat seorang, sewa lah. Bawa pagi timbang tau. Okey, sayap nyamuk. Kalau sekiranya dunia ada kemuliaan di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk, maka Allah Ta'ala tidak akan bagi kepada orang kafir walaupun seteguk air. Oleh kerana dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah, sebab tu orang kafir di atas dunia senang. Sedangkan tidak ada dah maksiat yang paling besar melainkan maksiat syirik kepada Allah. Kita tengok orang Islam tu berzina, orang Islam tu merampok, orang Islam tu mencuri, bunuh orang. Tahu tak sebenarnya dosa tu dah besar lagi berbanding dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dosa yang paling besar melainkan seseorang hamba Allah melakukan syirik kepada Allah sedangkan Allah Taala menciptakan dia. Oh, kalau kita tengok, orang syirik biasa je. Tapi kalau orang yang curi, teruk sangat dah kalau kita katakan. Memang benda tu jahat, bukan kita nak banding di antara baik dengan jahat ni, bukan. Kita nak banding di antara jahat dengan jahat. Teruk dah. Tapi sebenarnya melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala lebih teruk. Ketika mana orang kafir melakukan syirik kepada Allah siang malam, melakukan syirik kepada Allah, Allah Rabbi, tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia kesenangan, bagi dia kepada dia kesenangan. Punca daripada jadi kesenangan lagu itulah sampai ada orang kita tertipu. Orang Islam sendiri tertipu ketika nak berdoa di atas satu pentah, panggillah ke agama-agama lain. Allah Rabbi menyamakan agama Islam dengan agama lain adalah satu benda yang cukup bermasalah. Kerana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah tinggi. Kita tidak kita menolak segala agama walaupun kita ni orang Islam. Kita tidak boleh redha dengan berlaku kemungkaran. Sebesar-besar kemungkaran adalah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar melainkan melakukan syirik kepada Allah. Sebab itulah kalau kita tengok perjuangan para nabi pada peringkat permulaan dia membanteraskan syirik. 13 tahun Rasul duduk di Mekah membanteraskan syirik. Itu perjuangan para nabi. Baik. Jadi dia ada golongan yang kata semua agama sama, semua agama sama je. Itu tak betul. Itu adalah golongan yang sesat lagi menyesatkan. Agama bukan semua betul. Agama Islam saja yang betul. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam saja. Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup agama, maka tidak akan diterima daripadanya selama-lama. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau andai kata dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, pasti orang kafir seteguk air pun tak boleh nak minum. Dan pasti orang-orang baik ganjaran dia di atas dunia. Orang kafir tak boleh ganjaran Allah Ta'ala tidak bagi kenikmat dunia kepada orang kafir, dan orang baik akan mendapat ganjaran di atas dunia. Tapi kita dapati para nabi, para rasul, dia tidak mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala di atas dunia. Orang-orang para alim ulama, bahkan kalau kita tengok para alim ulama di zaman kita ramai lagi yang mencela daripada kalangan orang Islam sendiri. Kerana dunia ni bukanlah tempat balasan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat balasan kepada kekasih Allah adalah negeri akhirat. Dunia adalah dicela oleh syarak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Bukan hadis dhaif, hadis hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah
wa ma walah wa aliman wa muta'allima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ni mal'unah, dilaknat, maksudnya dicela oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala cela dunia. Mal'unun ma fiha, dan semua benda yang ada di atas dunia semua dicela, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah, mereka yang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, hal ni bukan dicela, bukan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wala, dan setiap benda yang membawa kepada dapat berzikir kepada Allah. Wa aliman, orang alim. Wa muta'allima, dan orang yang belajar. Orang yang belajar termasuk dalam golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selain daripada dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya hadis yang ke-19 telah kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Allah Rabbi, Abu Ayyub Al-Ansari ni kita kena cerita. Ada seorang sahabat yang memang cukup hebat lah, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, kubur dia di mana sekarang ni? Kubur dia di Turki, di Istanbul. Kubur dia di Turki. Turki sebenarnya bukanlah negara Arab. Turki bukan negara Arab, jauh. Turki dengan Madinah jauh. Dia nak pergi ke Turki daripada Madinah kena lepas beberapa negara. Kena masuk ke Syria, pergi ke Turki, kena lepas beberapa negara Turki. Tapi kenapa kau dia asal daripada penduduk Madinah tapi kubur dia di Turki? Kerana dia dengar satu hadis daripada satu perkataan Rasulullah. Rasul kata lagu mana? La tuftahanna al-Qistintiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jayshu dhalikal jaysh. Kata Rasulullah, la tuftahanna al-Qistintiniyah, sesungguhnya demi Allah, kota Konstantinopel, pusat pemerintahan Rom pada ketika dulu, akan dibuka, akan ditawang, akan ditakluk oleh orang Islam suatu hari nanti. Allah Rabbi. Lepas tu Rasul kata lagu mana? Wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin tentera dalam menawang kota tersebut. Wala ni'mal jayshu dhalikal jaysh, dan sebaik-baik tentera di atas muka bumi adalah tentera tersebut. Allah Rabbi. Oleh kerana Rasul kata sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera, maka dia telah menawarkan diri dia untuk menyertai peperangan dengan Rom. Allah Rabbi, hebatnya. Kerana dia termasuk dalam perkataan Rasulullah, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Perang, dia gugur syahid. Sampai ke sekarang kubur dia ada di Istanbul, dan kubur dia memang diziarahi sampai ke sekarang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ayyub Al-Ansari. Kata dia lagu mana? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Maksudnya, sesiapa yang mengucapkan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ini kita ingat dah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kita baca lepas maghrib 10 kali, lepas subuh 10 kali. Orang baca 10 kali, benda ganjaran dia dapat. Ganjaran dia dapat katanya mana? Dia akan dapat pahalanya seperti orang yang membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapa kepada segala Nabi. Nabi Ibrahim termasuk dalam Nabi Ulul Azmi. Di Nabi ni, para Rasul, di martabat dia tidak sama. Martabat para Rasul tidak sama. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala kabar lagu mana? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian itu para Rasul, kami melebihkan sebahagian mereka itu di atas sebahagian yang lain. Martabat para Nabi tidak sama, martabat para Rasul tidak sama. Ada Rasul yang dikenali sebagai Ulul Azmi, orang yang cukup kuat kesabaran dia di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. 5 orang yang dikenali dengan Ulul Azmi: Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim adalah yang kedua selepas daripada Nabi Muhammad. Sepakat ulama,
sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang kedua selepas daripada Nabi Muhammad. Maksudnya nisbah kelebihan dia. Nabi Ibrahim ada dua orang anak. Anak yang pertama Nabi Ismail, daripada isteri dia, daripada gundik dia Siti Hajar. Anak yang kedua adalah Nabi Ishaq, daripada isteri dia Sarah. Baik, Nabi Ismail daripada keturunan Nabi Ismail, lahirnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Nabi Ismail bermakna adalah keturunan Nabi Ibrahim, keturunan para nabi, para rasul. Maka dia mempunyai kedudukan yang mulia. Sebab keturunan para nabi, keturunan para rasul. Okey, andai kata ada anak cucu Nabi Ismail menjadi hamba, maka orang yang memerdekakan anak cucu Nabi Ismail kerana melihat kepada kemuliaan toki dia, maka pasti mendapat ganjaran yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucap subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali ganjaran dia seperti mana dia memerdekakan 4 orang hamba daripada anak Nabi Ismail alaihi salam. Kita pada hari ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat melakukan suatu ibadat yang dapat dilakukan oleh ramai di kalangan sahabat dulu. Di antara ibadat yang dapat dilakukan oleh sahabat dulu adalah memerdekakan hamba. Kita pada hari ini kita tidak dapat melakukan ibadat ni kerana kita tidak ada hamba dah di zaman kita. Zaman kita tidak ada hamba. Mereka adalah beberapa buah negara ada hamba. Di antaranya negara Mauritania. Negara Mauritania negara orang Islam, negara orang Arab. Tapi kawasan Afrika ada hamba. Tapi di sana walaupun dunia mengharamkan sistem hamba, tapi masih lagi di sana ada hamba. Dan ada sahabat duduk sana yang belajar di sana di Mauritania. Mungkin jarang orang dengar. Negara yang paling banyak ulama adalah Mauritania. Siapa yang biasa dengar nama Syekh Hasan Dadau, di antara ahli kesatuan ulama dunia. Begitu juga Syekh Abdullah bin Bayyah. Dia tu datang daripada mana? Daripada negara Mauritania. Memang ulama saja, tapi negara dia mundur. Memang ulama saja, ilmu yang memang cukup banyak di negara dia, tapi tidak terkenal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kebanyakan pengajian di sana seperti pengajian pondok. Sebab itulah sama sana orang pondok dipanggil mahdarah, rasanya tak silap ingat. Tapi pengajian samalah. Jadi tidak masyhur lah mana, tapi memang ilmu cukup hebatlah di sana. Baik, di sana masih lagi ada sistem hamba, walaupun dunia mengharamkan sistem hamba. Sahabat yang di sana dia kata mana? Di sana sebenarnya walaupun dunia mengharamkan sistem hamba, kita kata tak comel, tapi sepatutnya masih sepatutnya di sana di Mauritania mengekalkan sistem hamba. Sebab dia sepatut hamba dikekalkan di sana. Kerana kalau tidak kekalkan sistem hamba, akan berlaku ropok, curi, bunuh. Orang yang hamba ni tak pandai kerja diri. Jadi dia kena kerja dengan orang boh dia, tuang dia yang akan bagi makanan kepada dia. Kalau kita bagi dia pada kerja diri, tak pandai. Jadi apabila tak ada orang bagi makanan kepada dia, maka dia akan cari makanan secara jahat, bunuh orang, ropok orang. Sebab itulah pelajar-pelajar kita yang duduk sana, dia kata sana molek lagi kena kekal sistem hamba, supaya orang yang kaya dapat membantu orang susah dan mengelak daripada berlaku kejahatan-kejahatan yang melibatkan orang lain. Dia ada manusia ni tak pandai nak mikir mana. Dia kira nak makan aja, kerja tak pandai. Kita jangan ingat orang macam kita belaka. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi akal berfikir. Ada orang tak pandai. Macam kita dah kata tempat lain, ada tempat kita setengah orang asli, setengah orang asli. Memang dah pandai bab mikir apa semua sekali. Mungkin ada sebahagian daripada kita penuh mengajar di perkampungan asli, masuk dakwah di perkampungan asli. Tahulah lagu mana dekat dakwah asli. Bukan semua, ada sebahagian. Allah Rabbi. Jadi kita sekarang ni, pada hari ni kita tidak dapat melakukan suatu ibadat yang memang nilainya cukup tinggi di sisi syarak, iaitu memerdekakan hamba. Tapi para sahabat dulu, para tabi'i, dia dapat melakukan ibadat ni kerana di zaman dia ada hamba. Sekarang ni tak ada hamba. Okey, kalau kita nak dapat juga ganjaran tersebut adalah kita buat amalan-amalan yang Rasulullah kabur, ganjaran ni seperti memerdekakan hamba. Di antaranya ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Baik. Setelah katanya lagi, telah kami riwayatkan daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mendengar yang Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marrah, kanat lahu 'idla 'ashri riqabin, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan minasy syaitan yawmahu dhalik hatta yumsi, wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa rajulun 'amila akthara minhu, wa qala wa man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Allah Rabbi. Artinya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala kepujian, dan di atas segala sesuatu maha berkuasa. Dia kata sebanyak 100 kali dalam sehari. 100 kali baca, setiap hari baca. Maka benda yang didapat, dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Yang pertama. Yang keduanya, diberikan kepadanya 100 pahala. Tambahan lain pula, dihapuskan daripadanya 100 dosa, dan mendapat perlindungan sepenuhnya daripada godaan syaitan selama sehari penuh sampai ke petang. Allah Rabbi. Ni dia panggil benda benteng daripada syaitan, daripada gangguan jin. Ramai orang yang kena gangguan jin, tambah-tambah di zaman kita. Kita ingat zaman kita tak ada dah. Kalau zaman dulu banyak ilmu pula lah. Orang dulu ada ilmu pula. Ambil pula dia pula tema. Ilmu pula. Oh, banyak orang dulu. Hamba ingat tak nyang hamba mati kena ilmu pula. Hamba orang gambar tengah Orang gambar tengah dulu. Tak nyang hamba mati kena ilmu pula. Balik tidur sampai hari ni dah bangun-bangun. Kena ilmu pula. Balah dia balah kitik gitu je. Oh, bahan ilmu pula tak sekarang. Dulu. Oh, memang teruk sihir dulu kan. Zaman dulu. Kita ingat tak ada zaman ni. Teruk juga zaman ni. Orang lelaki kena, orang puang kena, hak nikah tak adih nak duduk dengan bini mu, tengok aku tengok mu beci duduk jauh. Allah nak sangat. Siapa dekat tengok muka jadi beci tengok. Gangguan jin, gangguan syaitan. Okey, di antara pelindung yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca doa ni, baca tasbih ni. Dia akan menjadi hirs, pelindung sepanjang hari tersebut daripada gangguan jin dan syaitan. Baca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Tu di antara benda yang akan menjadi pelindung kita. Allah Ta'ala bagi kepada kita pelindung daripada perkara-perkara tersebut, gangguan jin dan syaitan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, bukan hadis palsu, hadis sahih, hadis muttafaqun alaih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, maksud dia lagi dan mendapat perlindungan sepenuhnya daripada godaan syaitan selama sehari penuh sampai ke petang. Tidak ada orang yang dapat melakukannya yang lebih baik dari itu kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak. Hari itu dia orang paling baik sekali. Itu maksud dia, orang paling baik sekali pada hari itu. Tapi kalau orang buat lebih banyak daripada dia, orang tu buat 200 kali, orang tu lebih baik lagi. Dia buat 100 kali je, orang buat 200 kali, lebih baik lagi lah. Baginda juga bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka dosanya akan dihapuskan walau sebanyak buih di lautan. Allah Rabbi. Tapi kena ingat, dosa kecil saja, bukan dosa besar. Dosa besar menurut pandangan majoriti ulama mesti kena bertaubat. Banyak mana dosa dia, walaupun sebanyak buih yang berada di lautan, tapi kalau dibaca subhanallah wa bihamdi, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Tapi kalau dosa besar, mesti kena bertaubat menurut pandangan majoriti ulama. Mesti kena bertaubat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas daripada ni, kita akan tengok banyak lagi zikir yang mana Rasul kabur kelebihan dia. Kalau kita fikir, kenapa tu Rasul kabur kelebihan dia? Rasul suruh kita buat serta dikabur kelebihan kerana memang jiwa anak Adam, jiwa kita akan rasa rajin nak buat kalau kita tahu kelebihan. Sama juga kita rajin nak buat kalau sekiranya kita tahu ada benda yang menyusahkan kita kalau kita tinggal. Kita pada hari ni buat apa? Orang Melayu kita bangkit isu Aisyah. Punca dia sebab dia tahu bahaya kedudukan Melayu sendiri, bahaya kedudukan Islam. Tapi kalau tak ada orang bagi penerangan, senyap tidur ke rasanya.
Kalau tak ada orang khabar kan bahaya. Dia Aisyah pun tak tahu kita pun baca-baca benda orang nak khabar benda senyap je. Orang nak awak-awak je dah. Yang penting boleh pitih kita je hari ni. Memang kita dah tahu. Tapi apabila orang khabar bahaya dia gini, bahaya orang Melayu sendiri, Islam sendiri gini, sekian-sekian, pakak-pakik belakang dah. Lebih penuh kat lagi 8 bulan kat lagi. Kan sebab kita tahu ada benda yang menyusahkan kita. Sebab itulah penting targhib dan tarhib. Targhib ni kita menggemukkan sesuatu amalan dengan kita khabar tentang kelebihan dia, benda yang kita dapat. Dan penting juga targhib, menggemukkan. Kalau buat gini, kalau buat gini jadi gini. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis ke dalam Al-Quran dipanggil ada ayat targhib dan ada ayat tarhib. Begitu juga dalam hadis ada hadis targhib dan ada hadis tarhib. Kerana nak goncang hati. Malas nak buat, khabar ada kelebihan sikit, rajin sikit buat. Cuma mungkin buat 2 hari, lepas tu berhenti pula. Kita rasa dia dah kan gitu kan. Tak apalah. Yang penting kita buat dah 2 hari. Itu yang penting. Yang penting kita buat kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya kata dia, telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat yang patutlah kita kena baca sejarah dia. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jamin syurga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang mustajab doa. Mustajab doa. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar berlaku peperangan yang besar. Tapi dak menang lagi. Orang pun tak khabar. Apa dak lantik Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi ketua perang? Kerana dia adalah orang yang mustajab doa. Orang yang Rasulullah jamin syurga. Baru Sayyidina Umar teringat, lantik dia menjadi ketua perang. Akhirnya mendapat kemenangan yang besar. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas penuh Rasul kata lagu bi abi wa anta, bi abi anta wa ummi. Ya Sa'ad. Rasul kata aku tebuskan mu wahai Sa'ad dengan pok aku dengan mak aku. Sehingga kan Sa'ad bin Abi Waqqas apabila Rasul kata lagu tu dia memang cukup gembira dengan perkataan tersebut. Dia kata Rasul tak pernah pun kata kepada siapa pun bi abi anta wa ummi melainkan kepada aku. Tapi sebenarnya ada lagi kepada sahabat yang lain. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, irmi ya Sa'ad bi abi anta wa ummi. Panah wahai Sa'ad, aku tebuskan, aku sanggup tebuh kamu wahai mak Sa'ad dengan ayah dan mak aku. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Okey, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ay'jizu ahadukum an yaksiba fi yawmin 1000 hasanah fasalahu sa'ilun min judasa'i kaifa yaksibu ahaduna 1000 sanah qala yusabbihu 100 tasbihah fatuktabu lahu 1000 hasanah aw tuhattu anhu 1000 khati'ah. Kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah, kemudian baginda bersabda, apakah salah seorang daripada kamu tidak mampu mendapatkan 1000 pahala setiap hari? Kami duduk bersama dengan Rasulullah. Saya kata, puak-puakmu ni, cakap kita puak-puakmu ni tak mampu ke untuk memperolehi 1000 kebaikan setiap hari? Lalu tu seorang daripada yang duduk bertanya, bagaimana mungkin salah seorang daripada kami mendapatkan 1000 pahala setiap harinya Rasulullah? Bagi dia menjawab, bertasbihlah 100 kali akan mendapat 1000 pahala atau dihapuskan 1000 dosa. Bertasbih subhanallah 100 kali, maka dia dapat 1000 pahala. Sebab satu tasbih diganda sekurang-kurangnya 10. 100 kali 10, 1000. Dan Allah Ta'ala hapuskan kesalahan sebanyak 1000. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Okey, kita kena berhenti situ dululah. Boleh tuan haji boleh dah. Kita berhenti situ, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita belajar ni dipanggil usaha daripada kita di antara usaha. Tapi di samping kita berusaha, kita kena berdoa. Kita kena berdoa agar Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk amalkan apa yang kita belajar sekurang-kurangnya walaupun sekali, agar kita termasuk dalam kumpulan amalan tersebut. Okay, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita, dapat kita amalkan apa yang kita dengar daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.